Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kelas kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Pada minggu lepas kita telah pun mempelajari kita pun telah belajar pembelajaran pendidikan Islam bertajuk akidah, bertajuk Allah bersifat sama, iaitu Allah Maha mendengar. Kita telah pun mengetahui pengertiannya, iaitu Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan seperti bisikan hati manusia. Pendengaran pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya, kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran, dan pendengaran Allah tidak terbatas. Allah tak perlu pakai teleskop seperti doktor untuk dengar degupan jantung, tak ada. Allah Maha mendengar. Allah tak perlukan peralatan untuk mendengar. Allah tak perlukan telinga untuk mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas. Kita juga telah mengetahui tentang dalil nakli Allah bersifat sama. Dalil nakli ni maksudnya dalil daripada Al-Quran, bukti daripada Al-Quran. Mana kata Allah dalam Al-Quran yang Allah katakan Allah bersifat sama? Di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Kita juga telah mengetahui dalil akli Allah bersifat sama, iaitu dalil akli ni mana dari akal kita, fikiran kita, iaitu Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kurangan seperti tidak boleh mendengar. Manusia ada yang tak boleh mendengar, manusia ada yang pekak, kan? Terpaksa memakai alat pendengaran untuk mendengar. Kita selalu tengok dia letak kat telinga alat pendengaran. Kalau tidak boleh mendengar. Tetapi Allah, walaupun dia berada di jauh mana pun dia boleh mendengar. Orang yang duduk dalam kedudukan yang jauh, orang yang berada dalam air pun dia boleh dengar, walaupun dia bercakap di dalam hati. Okey, kita teruskan pelajaran kita pada minggu ini, ialah sambung balik pelajaran kita yang lalu dengan kesan daripada kita dah percaya, kita dah mengetahui bagaimana sifat Allah bersifat sama ni. Tentulah akan mendatangkan rasa keyakinan kita kepada Allah, rasa keyakinan kita terhadap sifat Allah bersifat sama. Apa kesannya? Apa kesan yang sepatutnya ada dalam diri kita ni? Yang pertama, kesan meyakini Allah bersifat sama, yang pertama ialah kita akan menjaga pertuturan dan bisikan hati kita. Maknanya kita akan menjaga pertuturannya, maknanya kita dalam pertuturan ni, maknanya mulut kita ni akan berkata, kita akan jaga dari memperkatakan benda-benda yang tidak baik. Dalam hati kita akan fikir benda yang baik-baik. Kita tidak fikir benda yang buruk-buruk. Dalam hati kita tak mengata orang. Hati kita ni sentiasa bersih, suci, tak mengata orang. Okey, yang kedua, kesan yang kedua ialah sentiasa berdoa, memohon pertolongan Allah. Walaupun kita kadang-kadang doa kita hari-hari duduk bangkit sembahyang 5 waktu sehari semalam, lepas tu kita habis bagi salam kita pun berdoa, tetapi kita selalu berdoa 5 waktu sehari semalam solat, tetapi tetapi apa yang kita mohon di dalam doa Allah tak makbulkan. Jangan bersangka buruk, teruskan berdoa. Allah Maha mendengar sampai masa Allah akan makbulkan doa kita. Jangan berputus asa dengan Allah. Kesan yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Nanti Allah, bila kita sentiasa baca Quran, kalau Allah dengar apa yang kita buat, Allah perhatikan apa yang kita buat. Kalau kita menyebut Allah, kita berzikir menyebut nama Allah, insya-Allah Allah Maha mendengar apa yang zikir, dan setiap zikir kita itu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesan yang keempat ialah menjauhi maksiat lidah, seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Maknanya kita contoh ni contoh je ya.
Kita ada kawan, kita kata kawan kita tu, Adi kau ni bodoh lah, itu mengeluarkan kata yang kesat. Kamu ni mencarut lah apa bagai kan. Itulah satu kesan. Kesan orang yang makin Allah bersifat sama, dia tidak akan kata perkataan-perkataan yang seperti itu. Kata orang ni bodoh, kata orang ni begini begitu, dia tidak akan mencarut. Ini maknanya dia menjauhi maksiat lidah, menjaga lidah dia daripada memperkatakan benda yang tidak baik. Dan kesannya seterusnya ialah setelah kita menjaga pertuturan kita, menjaga hati kita, sentiasa minta tolong pada Allah, selalu buat benda-benda yang baik lah. Allah dengar benda-benda baik, maka kita akan kesannya pada hidup kita, bila kita Allah bersifat sama, hidup kita akan sentiasa diberkati Allah. Rezeki murah pada kita. Apa yang kita akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Kerana apa? Hidup kita sentiasa diberkati Allah. Kerana Allah sentiasa mendengar kita memperkatakan benda-benda yang baik-baik. Oleh itu kita mestilah membuktikan keimanan kita kepada Allah yang Maha mendengar dan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati kita. Murid-murid yang dirahmati Allah, mari kita mendengar satu kisah daripada kisah ni boleh rujuk buku teks muka surat 74, iaitu kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di Ninawa. Baginda menyeru mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Seruan Nabi Yunus alaihissalam tidak disenangi dan mereka menolak dakwah baginda. Baginda sangat sedih, lalu meninggalkan penduduk Ninawa dan memberikan peringatan kepada mereka bahawa Allah akan memberikan hukuman yang setimpal atas kedegilan dan keangkuhan mereka. Selepas Nabi Yunus AS meninggalkan mereka, keadaan menjadi gelap gelita dan angin bertiup dengan kencang. Penduduk Naniwa mula menyedari kesilapan mereka, menolak dakwah Nabi Yunus AS. Maka mereka bersegera bertaubat dan memohon ampun atas kederhakaan mereka sambil menangis dan merayu kepada Allah. Allah yang bersifat sama, iaitu Maha mendengar dan menerima taubat penduduk Naniwa. Lalu keadaan menjadi tenang semula. Penduduk Naniwa sangat bersyukur kerana Allah telah memakbulkan doa mereka. Itulah kisah Nabi Yunus. Apa yang kita boleh ambil? Ada beberapa iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Yunus ini, Nabi Yunus alaihissalam ini. Yang pertama, iktibar yang pertama yang kita boleh ambil ialah kita kena sentiasa mendengar nasihat dan seruan yang baik-baik daripada orang. Kalau orang bagi nasihat pada kita kena dengar seruan orang. Terutama kalau orang tu orang tabligh datang jumpa kita, dakwah benda baik, dengar je, tak ada masalah. Yang kedua, kita apabila kita melakukan dosa, maka cepat-cepatlah kita melakukan dosa atau kesilapan, maka cepat-cepatlah kita bersegera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar setiap taubat dan permohonan kita, mohon ampun padanya. Dan yang iktibar yang ketiga, perbanyakkan berdoa kepada Allah. InsyaAllah doa kita akan dimakbulkan. Apa buktinya? Buktinya juga kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah ditelan oleh duduk tinggal di dalam ikan paus, di dalam perut ikan. Ikan besar, dinamakan, ada yang mengatakan ikan paus, ada yang nama ikan pun tak tahu, tapi di dalam perut ikan. Dalam perut ikan, Nabi Allah Yunus AS tidak pernah berdoa pada Allah, memohon ampun pada Allah, mudah-mudahan dia dilepas daripada perut ikan tu. Allah, dan sebagai bukti Allah itu Maha mendengar, Allah mendengar doa Nabi Yunus, maka Nabi Yunus pun dikeluarkan semula Allah daripada perut ikan. Ini berkat kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Nabi pun sentiasa tidak putus-putus berdoa. Okey. Inilah membuktikan Allah itu bersifat Maha mendengar lagi Maha mengasihani. Oleh itu, sebelum Ustaz akhiri
pembelajaran kita pada pada pagi ini. Ustaz nak kamu semua, tugasan untuk kamu semua ialah jawab latihan yang Ustaz telah berikan dalam link yang Ustaz bagi, yang Ustaz berikan ni. Di dalam link ni ada latihan Ustaz ni, jawab soalan-soalan itu, dan semua soalan itu berpandukan penerangan yang Ustaz bagikan daripada penerangan Ustaz sepanjang pembelajaran kita pada pagi ini. Itu sahaja. Yakinlah Allah bersifat sama, dan amallah dalam kehidupan kita perkara yang baik-baik, memperkatakan perkara yang baik-baik. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan terus sentiasa diberkati oleh Allah, kerana sentiasa menjaga lidah kita daripada memperkatakan benda-benda yang tidak baik. Bila kita nak mengata orang, ingat bahawa Allah itu Maha mendengar. Kalau buruk kita dengar, dapat dosa. Kalau kita memperkatakan yang baik, kita akan mendapat pahala. Itu saja. Selamat menjawab latihan, selamat menjawab latihan yang diberikan oleh Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.